soal moratorium bank ini, ya saya percaya rakan-rakan banyak yang bangkitkan. Ya ini Kuala Selangor, Celah, Dixon dengan izin. sebelum moratorium bank ya. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Sebab moratorium bank ni Menteri Kewangan kena dengar kerana dia banker. Dan saya selalu tegur, dia mesti pro rakyat bukan pro bank. Ya, dalam nafas itu juga Dixon ya, Kuala Selangor bangkitkan among the winners and the losers dalam bajet ini. Kita perhatikan winnersnya adalah builders. Perkara yang disebutkan oleh Dixon sebentar tadi yang bersabitan dengan Pond Borneo bukan saja Pond Borneo, Dixon. 15 bilion ya peruntukan di samping Pen Borneo Highway juga termasuk Gemas Johor Electrified Double Tracking ya, rail project dan juga di phase 1 of the Klang Valley Double Tracking project. Begitu juga rapid transit RTS ni, rapid transit system link Johor Bahru dan Woodland ya, MRT 3 di Klang Valley. Jadi dan juga high speed rail project Dixon. Dengan kata lain, yang kita maksudkan dengan expansionary budget mesti kita tumpukan kepada perkara yang boleh membantu aliran tunai di SMEs ya, di informal sectors dan rakyat untuk spur job creation, bukan untuk expansionary budget dalam kata priming yang selalu dimaksudkan. Jadi di sini nampak ada sedikit lari tujuan asal tadi Dixon. Jadi saya minta perkara ini dibangkitkan seterusnya supaya expansionary budget mengembang ini bukan untuk sekadar for the big ticket item. Terima kasih Dixon. Terima kasih Speaker. Kalau saya tegaskan tadi bahawa projek mega itu tak payah diteruskan. Ya. Selain daripada yang ongoing yang terpaksa ditekankan, termasuk Pen Borneo, itu pun mesti ambil kira keperluan segera yang mendesak rakyat Sabah dan Sarawak, kerana kalau kita lihat peruntukan, banyak kegelisahan yang dibangkitkan oleh Sabah dan Sarawak, kerana peruntukan itu tak setimpal dengan beban yang ditanggung oleh rakyat Sabah dan Sarawak, bukan saja dalam masalah kemiskinan tapi dalam menangani masalah COVID-19. Kita ambil contoh umpamanya tindakan yang Menteri Kewangan boleh lakukan, umpamanya dalam sektor pelancongan. Ya. Kita sekarang ini gunakan PKPB sekat. Ya. Padahal boleh buat secara yang terpilih. Ada negara umpamanya ambil ke pendekatan yang lebih terbuka, lebih proaktif. Ya. Galakkan pelabur utama datang. Dia buat COVID test di negeri dia 2 minggu atau 10 hari sebelum. Dia sampai di sini, buat COVID test satu kali lagi setelah 12 hari. Ya. Dan siap dalam 4-6 jam, 1 hari saja kuarantin. Dan dia boleh terus bekerja. Sekarang ini kita ikut standard format 12 hari. Siapa nak datang tunggu 2 minggu? Itu sebab kita harus ambil cuti. Pelancongan umpamanya. Saya ada bincang dengan sebuah negara Arab tentang pelancongan yang mencadangkan umpamanya. Dia boleh buat COVID test 12 hari sebelum dia datang. Travel di sini, kita buat sekali lagi COVID test. Maksudnya dalam 14 hari atau 10 hari, dia dah buat 2 kali COVID test dan benarkan dia jadi pelancong. Jadi hotel, syarikat, restoran, berjalan. Ni tak ada fikir langsung. Kita sekat gitu saja. Jadi semua mati. Kemudian bila dah semua mati, tak ada wang, unjuran pendapatan bertambah. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi oleh demikian saya fikir ini hal-hal yang boleh kita fikirkan. Seperti mana juga macam sektor pertanian. Kita sebut tadi ini jadi keutamaan. Bagaimana kita beri kelonggaran di sektor pertanian itu. Walaupun ada PKPB, berikan mereka ruang untuk bekerja. Ya. Saya jumpa pekerja-pekerja, dia ada kebenaran buat pekerjaan, tapi bila nak melangkau, banyak soalan, banyak surat yang akan menjejaskan soal pekerjaan. Jadi sementara kita harus kawal soal kesihatan, saya usulkan supaya kerajaan memantau dan boleh memberikan kelulusan supaya kegiatan ekonomi itu dapat diteruskan. Baik, soal tadi tentang moratorium, lanjutan B40, 3 bulan, mengurangkan kadar bayaran bulanan, tempoh 6 bulan, itu semua disebut dan saya terima kasih kepada Menteri Kewangan. Cuma, ini
sangat terbatas. Ya. Cuba Menteri Kewangan fikir dan teliti bagi pihak peminjam pula. Saya tahu ini agak sukar kan dia cuba fikir sebagai pihak peminjam pula sedikit. Ya. Empathy. Kalau kita lihat umpamanya laporan Bank Negara Malaysia Financial Stability Review untuk separuh tahun kedua bagi tahun 2019. 17.6% jumlah hutang isi rumah di kalangan peminjam yang berpendapatan bawah RM3,000. Bank Negara dia tak bagi RM4,000, dia bagi RM3,000 ke bawah. Ya. Jumlah pinjaman B40 keseluruhannya sekitar 209 bilion ringgit, iaitu 1.4 juta penerima. Jadi lanjutan ini akan memberi kesan kepada 1.4 juta penerima moratorium. Ya, baik. Tetapi yang dikenakan ini hanya kadar faedah. Katalah 5%. Kata 5%, jumlah terlibat ini hanya 2.6 bilion ringgit. Ya, itu pun bukan rugi bank, dia tangguh saja. Tangguh. Ya. Dia tak rugi. Bank ni tak reti rugi. Dia reti tangguh. Okey, Menteri kata tangguh. Tangguh. Jadi bayaran lambat, jadi supaya tidak impak besar pada kehidupan mereka. Ya. Baik. Cuba kita lihat keuntungan bank. Ya. Dia tangguh, dia tak ada beban dia lebih dari situ. Keuntungan bank ini sebelum cukai 2020. First quarter 8.5 bilion ringgit, second quarter 8.3 bilion. Kalau untung untuk 2020 dianggar sekitar 30 bilion ringgit. Dan bank ini tak ada beban langsung. Apakah tak bolehkah dalam rencana kita supaya rencana dibuka balik? Sebab yang jadi menghadapi masalah negara kita ini, kita cakap B40, betul, saya setuju. Tapi sekarang M40 ini sudah bergelut seolah-olah dalam masa yang singkat, ya, banyak akan turun jadi B40. Kalaupun dia masih M40, tapi M40 yang masih bergelut dalam kehidupan. Jadi oleh demikian, saya minta perkara ini diberi penelitian kerana untung bank 2020 keseluruhannya masih 30 bilion ringgit satu. Keduanya, apakah tidak boleh umpamanya dia berikan sedikit pengurangan pemotongan kadar faedah bagi B40 itu. Untuk dalam keadaan orang susah, kena buang kerja, tak ada cukup makan, dan dia tak ada langsung susah. Jadi oleh demikian, pihak kita dalam pengurusan kerajaan ini harus juga memberi pertimbangan supaya moratorium ini diperluaskan, dan di samping itu mintalah supaya semua pihak, ya, jangan hanya golongan pendapatan rendah saja terbeban. Biarlah semua pihak termasuk bank dikenakan sedikit tekanan, sedikit saja supaya boleh potong faedah sedikit supaya nasib peminjam B40 dan M40 di kategori yang rendah ini didapat kurangkan beban mereka dengan bank itu mengambillah sedikit kos tanggungan dan mengurangkan daripada 30 bilion sampailah 28 bilion untung, cukuplah dalam keadaan susah. Ada harapan, ada kesan sama-sama susah dalam menghadapi masalah ini. Celahan, Pak Disan. Pak Disan, kebetulan tajuk ini antara yang kita singgung, kita bangkitkan semasa perjumpaan sebelum bajet bersama dengan Bapak Menteri. Saya hampir pasti Bapak Menteri akan mengulangi ketika menjawab nanti atas dua alasan. Yang pertama ialah kalau kita lanjutkan tempoh moratorium, masalah kepada bank ialah prinsipal aktiviti bank ni adalah memberi hutang, memberi pinjaman, sama ada pinjaman korporat atau pinjaman individu. Jadi kalau pinjaman tak dibayar balik sekarang atas nama moratorium, maka bank akan menghadapi masalah kecairan. Sedangkan itu core business dia, ya, dan itu akan memberikan kesan kepada rating agensi, ya, rating bank,
memberi kesan kepada komitmen bank kepada pemegang saham dan sebagainya. Itu penjelasan dia waktu itu. Yang kedua, apabila tempoh moratorium itu berakhir, September, hujah Menteri Kewangan ialah ramai di kalangan yang peminjam itu membayar. Jadi yang bisingnya kita, dia kata, mereka bayar. Ya. Sudah tentu hujah kita adalah mereka yang bayar itu kerana bila tempoh itu tamat, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan mereka bayar. Dan kesan kepada mereka ialah mereka punya disposable income ataupun pendapatan boleh belanja menjadi berkurang kerana polisi ini tidak dilanjutkan. Itu hujah kita. Jadi saya percaya Yang Berhormat Menteri Kewangan bila menggulung nanti 25 hari bulan, dia akan mengulangi hujah yang sama. Seolah-olah kita di pihak sini sebenarnya bercakap bagi pihak rakyat. Sebenarnya rakyat dah pun bayar hutang apabila moratorium ditangguh. Dan masalah kepada bank adalah masalah kecairan tunai. Jadi bagaimana Port Dickson nak respon daripada jawapan ini? Port Dickson minta celahan sedikit. Susulan daripada yang dibangkitkan oleh Kulim Bandar Baru berkaitan dengan loan moratorium ini, kita faham bahawa apa yang dimohon inilah menangguhkan bayaran balik. Tetapi jika dipaksa rakyat untuk membayar, mungkin kalau menteri mengatakan sebab ramai yang tak mohon, tapi kalau menteri turun tengok rakyat memilih untuk tidak mahu melayan karenah birokrasi, kena beratur panjang di luar bank dan sebagainya untuk melalui proses tersebut. Tetapi bila kita tangguhkan loan moratorium ni, maksudnya kita tangguhkan juga loan yang tidak mampu dibayar ataupun yang dipanggil non-performing loan. Yang mana bila sudah menjadi NPL sekalipun, kita nampak seolah-olah ini kerian kepada bank sebab rakyat tak mampu bayar. Tapi sebenarnya pemahaman saya, NPL ini pun pihak bank boleh jual pula kepada pengutip hutang. Akhirnya dalam soal loan ini, bank maksudnya memang tak akan menghadapi kerugian. Tak mampu bayar rumah, rumah kena lelong. Tak mampu bayar kereta, kereta kena tarik. Jadi yang sekarang yang kita mohon sangat, saya rasa di sebelah sana pun bersetuju, adalah supaya loan soal KWSP dan moratorium ini soal yang serius. Kalau mau kita pertimbangkan untuk luluskan belanjawan, hal-hal ini mesti diberikan perhatian utama. Kalau tidak, belanjawan tak dapat diluluskan. Baik. Ini jawapan Menteri Kewangan dalam siri perbincangan dulu. Itu jawapan biasa bank. Saya nak dengar jawapan Menteri Kewangan, bukan jawapan pengurus bank. Ya. Kerana saya dah sebut, angka yang disebut exposure, kalaupun dikatakan 5%, the maximum interest, itu hanya 2.6 bilion ringgit bayar lambat. Daripada keuntungan yang dijangka 30 bilion ringgit satu tahun. Bukan maknanya satu beban kepada bank, penangguhan bayaran balik. Ya. Jadi dan ini kalau kita banding umpamanya, ya, bukan saja beban kepada bank, tidak juga beban kepada pengurusan. Kita ambil umpamanya, ya, kerana kita panjangkan hal ini, pengurusan utama syarikat-syarikat termasuk bank. Berapa gaji keseluruhannya satu tahun? CIMB, gaji keseluruhan satu tahun, CEO-nya 8.5 juta ringgit. Okey? CEO TNB, ya. Chairman dia kecil tapi CEO. Kalau tak salah saya 7.8 juta ringgit. Kena cek semula, tak salah saya. 7.8 juta untuk executive directors. 6.1 ya, untuk executive director. 6.1 juta. Besarlah. Jadi tapi apakah baiknya kalau orang yang dapat begitu, alhamdulillah kerana kepakaran mereka, prestasi mereka, bila bercakap, bincang dan lebih prihatin tentang orang yang dapat RM3,000 sebulan.
Tak mudah orang yang dapat 8 juta boleh fikir setahun dengan 3,000, dia tak mudah. Tapi bahagialah dunia akhirat.